Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cik Ibrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih kerana join malam ni. InsyaAllah. Baru nak belajar ni. Lama lah tu belajar jadi Tok Imam lah tu. Dah ada ceramah tadi di Masjid Lama ni. Ustaz Kazim Alias. Sudah. Betul lah. Salat Jumaat pun ada kurang apa. Itu kami pasal Ustaz Kazim ada dekat masjid Lama Sungai Mekah. Okay, ya. Kita pukul 9.40 sekali baru mula. Sekarang ni kita nanti apa ahli jemaah join. Ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya dan rahmatnya kita semua masih lagi sihat walafiat, diberi kekuatan untuk terus sama-sama mengisi program kita pada malam ni, iaitu program Generasi Al-Quran. Kita sama-sama secara maya menyertai Google Meet, talian Google Meet kita pada malam ni, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mungkin tuan-tuan ingat, kalau tuan-tuan tak ingat, malam ni adalah merupakan malam yang ke 218 kita bersiaran, iaitu siri yang ke 218 insya-Allah di dalam program ni. Ini bermakna sudah 218 malam kita bersiaran setiap hari bersama-sama dalam program ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tetamu kita malam ni sudah pun berada bersama-sama kita dalam talian. Jadi insya-Allah kita tuan-tuan pun dah ada, tapi sebahagian daripada kawan-kawan kita masih lagi mungkin lewat menyertai macam-macam urusan. Kalau dekat Masjid Lama Sungai Besar, bakal ada Ustaz Kazim, Datuk Haji Kazim Alias, Ustaz Tiu, Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Kemudian di Surau Taman Joya sendiri pun malam ni lepas kuliah maghrib tadi ada lagi tahlil dan kenduri. Mungkin mereka pun masih lagi berurusan, jadi mungkin balik nanti lewat sikit akan join insya-Allah. Walau bagaimanapun sekarang ni dah pukul 9.43, jadi kita teruskan seperti mana yang kita jadualkan, di mana kita akan bermula pada 9.40 insya-Allah. Jadi marilah sama-sama kita teruskan program kita malam ni dengan sama-sama kita buka lagi program kita dengan baca Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, malam ni untuk siri yang ke-218 ni, iaitu pada 18 Mac 2022, hari Jumaat. Tetamu kita pada malam ni adalah
Al-Fadil, Ustaz Cikgu Syah Ninawar bin Ahmad yang merupakan guru ataupun guru Kementerian Pendidikan Malaysia, yang mana Ustaz kita bertugas di College Vocational Nimbung Tebal. Selain daripada itu, Ustaz kita juga merupakan imam di Masjid Nurul Iman, Jalan Bukit Pancok, Nimbung Tebal. InsyaAllah, Alhamdulillah. Kita ucapkan, kita alu-alukan kehadiran Ustaz dan kesudian Ustaz yang sudi untuk bersama-sama kita pada malam ni menyumbangkan ilmu dan suara kepada kita dalam program Generasi Al-Quran untuk kali pertama pada malam ni. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk pengetahuan khususnya Ustaz, program kita mulakan sejak 13 Ogos yang 2021 yang lepas. Jadi malam ni adalah malam yang kita bersiaran setiap malam. Dan kita memang atok semasa 13 Ogos lepas, waktu tu PKP, waktu tak boleh buat program di surau dan di masjid. Jadi kita mulakan program pada waktu tu. Dan Alhamdulillah pada waktu tu pun kita set program kita pukul 9.30 macam tu. Jadi maksud bila dah tak PKP 9.30 tu maksud dah selesai dah semua urusan kuliah di masjid dan di surau. Jadi maksudnya kita mengadakan program ni maksud dia extra. Selepas kuliah maghrib di surau, jemaah boleh balik ke rumah dan boleh pula mengikuti program online di rumah masing-masing secara online. Jadi sebab itulah kita pilih waktu jam 9.30. Jadi dalam program ni kita punya tujuan kita adalah supaya kita dapat setiap malam membaca Al-Quran secara tertib berjemaah mengikut bacaan tetamu yang kita jemput sebagai khalifah, iaitu ustaz yang kita jemput sebagai khalifah. Jadi kita akan baca bersama-sama mengikut kaedah seperti mana kita baca Yasin, di mana khalifah kita akan memperdengarkan bacaan ayat-ayat berkenaan, kita dengar dan kita cuba ikut di rumah masing-masing, insya-Allah. Selesai saja membaca Al-Quran, insya-Allah saya pula akan membaca terjemahan kepada ayat-ayat yang kita baca, insya-Allah. Selepas tu tujuan kita yang kedua adalah supaya setiap malam kita dapat mendapat ilmu setiap malam sebelum kita berehat tidur. Jadi eloklah kita sama-sama dapat ilmu dari pengisian yang disampaikan oleh khalifah kita atau ustaz kita, di mana kita wujudkan satu slot nama dia full 10 untuk kuliah jam 10. Jadi semoga kita dapat tidur dengan tenang dan dapat ilmu dan dapat keberkatan daripada ilmu yang disampaikan, bacaan Al-Quran dan ilmu yang disampaikan oleh ustaz kita. Jadi selesai saja baca Al-Quran nanti, selesai saya baca terjemahan, saya akan serahkan kembali majlis ini kepada Al-Fadil Ustaz kita untuk memberikan tazkirah. Tazkirah tajuknya bebas. InsyaAllah terpulang kepada penceramah kita nak bagi tajuk apa pun, insyaAllah. Sebagai nasihat dan bimbingan kepada ahli jemaah supaya kita menguatkan kita sebagai orang Islam yang baik, insyaAllah. Seterusnya, insyaAllah kita akan buka kepada interaksi antara ahli jemaah dan juga khalifah kita. Jadi mungkin berinteraksi, nak berkenalan, nak berkongsi pengalaman, nak bertanya dan sebagainya. InsyaAllah digalakkan kepada beberapa orang saja untuk berinteraksi dengan tetamu kita kerana mungkin kesuntukan masa, insyaAllah. Jadi itulah lebih kurang tujuan kita mengadakan program ini sejak 13 bulan Ogos lepas, dan kita bertujuan, kita berintizam untuk meneruskan program ini sehingga khatam Al-Quran, di mana untuk khatam Al-Quran, kalau sekiranya kita baca satu hari 2 muka surat, kita memerlukan 302 siri. Jadi malam ni 218, kita nak 302 siri. Jadi mungkin lagi dalam masa lebih kurang 3 bulan lagi baru selesai program kita. Jadi program ni keseluruhannya mengambil masa lebih kurang 10 bulan atau lebih. Kerana dalam bulan puasa ni insya-Allah kita akan cuti sekejap sebulan ataupun sebulan lebih kerana memberi laluan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk beribadah secara sendiri-sendiri, lebih
di rumah ataupun dengan ahli keluarga masing-masing, dengan ahli jemaah surau dan masjid masing-masing, kerana waktunya tak berapa sesuai. Kerana selepas Isya tu biasanya kita di masjid di surau mengadakan solat tarawih, kemudian kita sambung dengan tadarus di surau dan masjid. Jadi tak bolehlah kita buat program ni lagi. Jadi kita cuti sebulan. Jadi itulah cerita dia lebih kurang. Dan setiap malam kita jumpa ustaz yang berbeza-beza setiap malam daripada seluruh negara. Jadi dengan itu juga kita dapat berkenalan dengan ramai ustaz, insya-Allah. Jadi malam ni kita kenal lagi dengan seorang imam dan juga guru daripada sekolah College Vocational Negeri Bumbung Tebal, iaitu Al-Fadil Cikgu Syah Minawar bin Ahmad, yang merupakan imam kepada di Masjid Nurul Iman Jalan Bukit Pancok Negeri Bumbung Tebal, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dah bersedia, insya-Allah malam ni kita akan sambung lagi bacaan 2 muka surat Al-Quran kita, di mana kita akan sambung membaca surah Fatir, iaitu di muka surat 437 dan juga 438. Jadi kita akan baca ayat 19 sampai 38, insya-Allah. Jadi tuan-tuan bolehlah buka Al-Quran muka surat 437 dan juga 438, ataupun tuan-tuan boleh baca di skrin. Saya akan tayangkan di skrin ayat-ayat berkenaan, insya-Allah. Jadi kalau semua sudah bersedia, tanpa mendengarkan masa lagi, saya dengan ini mempersilakan Al-Fadil Ustaz Cikgu Syah Minawar bin Ahmad untuk meneruskan siri 218 kita pada malam ini. Silakan Al-Fadil Ustaz. Tak buka mikrofon. Syah. Dengar, insyaAllah. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Ibrahim dan juga muslimin dan muslimat yang bersama-sama pada malam ini, insya-Allah saya seperti dimaklumkan, kita akan bersama-sama membaca surah Fatir, ayat yang ke-19 dan juga sehingga 38. Jadi insya-Allah kita bersedia dengan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan berkat bacaan Quran kita diberikan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم
رسلهم بالبينات جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد
مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم الغيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita baru saja selesai dapat sama-sama membaca dua lagi muka surat Al-Quran pada malam 218 ni. Di mana pada malam ni kita bertuah, kita dapat sama-sama membaca Al-Quran, mengikuti bacaan Al-Fadil, Ustaz Cikgu Syah Minawar bin Ahmad yang mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran dari surah Fatir ayat 18 ayat 19 sampai 38.
secara tertib. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah saya akan bacakan terjemahan kepada dalam bahasa Melayu ayat yang berkenaan untuk sama-sama kita dengar, insya-Allah. وما يستوي الأعمى والبصير. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mohon perlindungan Allah dari syaitan yang diterjam dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Dan tidak pula sama gelap gelita dengan cahaya. Dan tidak pula sama yang teduh dengan yang panas. Dan tidak pula sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Sesungguhnya Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah dan engkau Muhammad tidak akan mampu menjadikan orang yang di dalam kubur itu mendengar. Engkau tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan. Sesungguhnya kami utuskan engkau dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada satu pun yang umat melainkan di sana telah datang pemberi peringatan. Dan jika mereka mendustakanmu, sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan Rasul-Rasul ketika Rasul-Rasulnya datang dengan membawa keterangan yang nyata, iaitu mukjizat, Zabur dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna. Kemudian aku azab orang-orang kafir yang kafir, maka lihatlah bagaimana akibat kemukaanku. Tidakkah engkau melihat bahawa Allah menurunkan air dari langit? Lalu dengan air itu kami hasilkan buah-buahan yang beraneka jenisnya. Dan di antara gunung ganang itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka warnanya. Dan ada pula yang hitam pekat. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa. Dan haiwan-haiwan ternakan ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran dan melaksanakan solat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambahkan kurniaannya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Dan apa yang telah kami wahyukan kepada Muhammad, iaitu kitab Al-Quran, itulah yang benar, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Allah benar-benar Maha mengetahui lagi Maha melihat hamba-hambanya. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah kurniaan yang besar. Mereka akan mendapat syurga adni. Mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan gelang-gelang daripada emas dan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutera. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi yang Maha Mensyukuri. Dengan kurniaannya menempatkan kami ke dalam tempat yang kekal syurga di dalamnya, dan kami tidak merasakan lelah dan tidak pula merasa lesu. Dan orang-orang kafir, bagi mereka neraka jahanam. Mereka tidak binasa. Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati dan tidak diringankan daripada mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Nescaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Katakanlah kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk berfikir bagi orang yang mahu berfikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang yang zalim tidak akan ada seorang pun penolong. Sesungguhnya Allah mengetahui yang ghaib tersembunyi di langit dan di bumi.
Dia maha mengetahui segala isi hati. Sadaqallahul azim. Benarlah firman Allah yang maha agung. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pada malam ni kita dapat lagi membaca 2 muka surah Al-Quran dan seterusnya sama-sama kita dapat mendengar terjemahan pada ayat yang kita baca tadi dalam bahasa Melayu. Semoga akan dapat memahami sedikit sebanyak apa yang telah Allah firmankan dalam surah Fatir ayat 19 sampai 38 tadi. Sesungguhnya firman Allah di dalam Al-Quran memang khusus untuk kita, terutamanya iaitu umat Islam, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana umat syafaat yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan kitab Al-Quran, dan kitab Al-Quran itu adalah untuk kita umat Islam, untuk kita baca dan untuk kita fahami. Jadi sangat baik sekiranya kita dapat memahami apa yang kita baca, kerana kita bukan orang Arab, tapi kita ada Al-Quran, kita ada terjemahan Al-Quran untuk kita memahaminya, dan kita juga ada peluang di majlis-majlis yang diadakan di mana orang mentadabur ayat-ayat Al-Quran untuk kita faham. Jadi kalau kita faham apa yang kita baca, insya-Allah ianya akan menjadi di mana yang kita tahu Al-Quran adalah merupakan petunjuk kepada kita, merupakan petunjuk dan panduan hidup untuk kita untuk menjadi umat yang baik, umat yang disayangi oleh Allah SWT, yang mematuhi, mengikuti apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larangkan. Semoga dengan kepahaman kita, ianya akan meningkatkan lagi ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah SWT, dan menjadikan kita umat hamba Allah yang mengabdikan dirinya kepada Allah SWT tanpa sekutu. Semoga Allah meridai kita dan menyayangi kita sehingga kita akan berjaya di dalam kehidupan kita di dunia, malah nanti berjaya di akhirat sehingga kita berjaya kembali ke syurga Allah SWT. Alhamdulillah. Seterusnya saya nak serahkan kembali majlis ini kepada Al-Fadil Ustaz Cikgu Syah Minawar bin Ahmad untuk meneruskan slot kita yang berikutnya, iaitu slot Kulken Kuliah Jam 10. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya silakan Al-Fadil Ustaz. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur khadir Allah Subhanahu wa taala dapat kita berjumpa pada malam ini. Dan saya pun baru dimaklumkanlah tentang program ini. Jadi pertama sekali saya nak ucapkan syabas dan tahniahlah kepada semua semua penghuni Taman Jayawijaya, khasnya seluruh jawatankuasa surau Taman Jayawijaya dapat mewujudkan satu program yang saya rasa agak menarik lah, yang boleh kita ketengahkan dalam masyarakat dalam era teknologi yang hebat ni lah, kita boleh gunakan untuk manfaat agama kita, insya-Allah. Jadi saya ingin memperbetulkan sikitlah apa yang disebut oleh Cikgu Abdul Rahim. Saya sebenarnya adalah bukan ustaz, saya adalah guru elektronik Kolej Vocasional Murtabad, dan kebetulan saya dilantik sebagai imam lah, untuk membantu imam yang sedia ada, yang mana masjid tu di hadapan kolej kami, dan secara kebetulan saya pun bertugas di situ, dan alhamdulillah dapat bersama-sama menyumbangkan tenaga untuk mengimarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mana yang saya diamanahkan untuk menyampaikan sedikit tazkirah. Saya biasa baca khutbah, jadi hari ini kena bagi tazkirah. Saya rasa agak berbeza sikitlah. Kalau baca khutbah tu pakai teks, jadi kita baca je lah. Jadi tak ada masalah sangat. Tapi bila nak bagi tazkirah ni, dia ada masalah sikit lah. Disebabkan dengan kekurangan ilmu, dan saya pun bukan bidang agama. Jadi kalau bidang agama tu ustaz, alhamdulillah lah,
Jadi adalah ilmu-ilmu yang dapat mutiara-mutiara yang dapat ditebarkan kepada semua masyarakat lah, insya-Allah. Walau bagaimanapun saya cubalah untuk sama-sama sebagai insan, sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, turut juga ingin memberikan sumbangan lah ke arah menyampaikan orang kata menyampaikan dakwah lah setakat mana yang kita mampu. Jadi ini pun salah satu saluran dakwah kita untuk kita memberikan sumbangan masa kita, tenaga kita untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah janjilah sekiranya kita bantu agama Allah, nescaya Allah akan bantu kita. Fastabiqul khairat, maknanya berlumba-lumba kita membuat kebajikan. Jadi untuk malam ni saya kalau malam yang lepas alhamdulillah saya rasa seronoklah dapat bersama dengan program ni. Tazkirah yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Naim. Ustaz Naim Ibrahim semalam. Ya alhamdulillah satu penyampaian yang Muhammad Naim yang agak menariklah. Bersempena dengan bulan Syaban. Jadi dia ambil sempena dengan bulan Syaban tu dan dia telah menguraikan sedikit bagaimanakah kita nak menjadi hamba Allah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala lah, insya-Allah. Jadi untuk malam ni saya ingin membawa sedikit tazkirah berkaitan dengan persediaan untuk kita menyambut kehadiran Ramadan Al-Mubarak. Jadi kita sekarang ni dah masuk 15 Syaban. Jadi bila kita ni 15 Syaban ni adalah nisfu Syaban. Pertengahan nisfu Syaban ni pertengahan bulan Syaban. Bila kata pertengahan makna kita telah hampir sangatlah untuk menuju kepada bulan yang penuh keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bulan yang diberikan lipat kali gandakan pahala kita yang tidak lain dan tidak bukan adalah bulan Ramadan Al-Mubarak. Yang insya-Allah sama-sama kita doakanlah mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan ni yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdoa dari bulan Rejab, bulan Syaban untuk sampai kepada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Sekarang kita masuk bulan Syaban, kita Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Sampaikan kami pada bulan Ramadan. Jadi persediaan yang kita dianjurkan, ada sahabat berkongsilah, saya terbaca artikel daripada sahabat-sahabat yang berkongsi, dia kata kita ada 10 perkara lah. 10 perkara yang boleh kita letakkan sebagai target kita untuk kita menghadapi Ramadan yang akan sampai nanti, insya-Allah. Yang pertamanya dia kata, kita hendaklah memperbanyakkan berdoa. Kerana doa ni adalah senjata mukmin. Kita yang kekuatan orang mukmin ni adalah doa lah. Yang tak ada pada orang lain. Yang tak ada pada orang yang bukan Islam. Kekuatan orang mukmin ni adalah doa. Okay. Memperbanyakkan berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kita pada bulan Ramadan dalam keadaan yang sihat sejahtera, supaya cergas beribadah kepada Allah, kita boleh berpuasa, qiyam, berzikir dan amalan-amalan lain. Daripada doa dah. Makna sahabat-sahabat Nabi ni sebelum sampai Ramadan mereka berdoa dah. Dari bulan Rejab lagi dah doa dah. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rejab, berkatilah kami di bulan Syaban dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Jadi dia rindu pada Ramadan. Sahabat Nabi ni rindu pada Ramadan. Sebab tu dia tak sabar kerana dia tahu apakah bonus ataupun ganjaran pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu banyak di bulan yang penuh keberkatan ni, yang tidak diberi pada bulan-bulan yang lain melainkan bulan Ramadan Al-Mubarak. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Nabi SAW apabila tiba bulan Rejab, baginda akan berdoa. Kita kalau nak doa ni bahasa Melayu, kalau kita lebih khusyuk dengan bahasa Melayu, elok bahasa Melayu. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rejab, kata Nabi SAW, dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Nabi doa. Bila Nabi doa ni, Nabi ajar kepada sahabat-sahabat supaya berdoa. Supaya sampai kita kepada bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan insya-Allah kita dah masuk kepada 15 Syaban lah. Diam tak diam kita tengok dah 15 Syaban. Dengan COVID dengan apa kita tak tahulah. Masa berjalan begitu cepat. Dan kita dah sampai bulan Ramadan. Bila dah 15 Syaban. Bila 15 Syaban ni lebih kurang 15 hari lagi lah nak masuk pada bulan Ramadan Al-Mubarak, insya-Allah. Begitu juga dengan para salafus saleh.
mereka sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya mempertemukan mereka ke bulan Ramadan. Kemudian berdoa supaya mereka dapat menyambut Ramadan. Maknanya mereka nak sungguh Ramadan tu. Mereka rindu dengan Ramadan. Cuba kita tanya pada diri kita sendirilah. Kadang-kadang ada orang yang bukan kata nak katalah, sebab orang ni bila sampai Ramadan ni dia sebenarnya sibuk dengan pasal Ramadan ni. Dia fikir pasal Ramadan kan. Ada yang fikir pasal Ramadan. Ada yang fikir nak berniaga dan sebagainya. Bukan berniaga itu salah tak. Maknanya lebih keutamaannya adalah bagaimanakah kita nak mengisikan Ramadan ni. Sebab tu kita minta pada Allah Subhanahu Taala supaya Allah panjangkan umur kita. Kita doa Allah berikan kita kesihatan supaya kita dapat berpuasa dengan sempurna. Kita dapat qiyamul lail, berdiri di waktu malam, mengabdikan diri kepada Allah, berzikir dengan amalan dan juga amalan-amalan lain yang mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama, banyakkan doa. Kita kena banyak doa lah. Kerana kita tak tahu. Ada sahabat-sahabat kita yang tahun lepas tarawih sama dengan kita, puasa sama dengan kita, tapi tahun ni dah tak ada dah. Kami Bilal masjid kami. Sebelum ni ada dia pergi Mekah, pergi umrah, meninggal di sana. Dah tahun ni dah tak ada dah. Jadi kita tak tentu lagi bila masa Allah nak ambil kita. Sebab tu kita kena banyak doa supaya Allah berilah peluang kepada kita untuk kita sampai pada Ramadan yang tidak berapa hari lagi insya-Allah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan doa kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua kita persediaan kita untuk menyambut Ramadan, kita hendaklah sentiasa panjatkan kepujian dan kesyukuran kerana dipertemukan dengan Ramadan tahun ini. Kalaulah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita dipanjangkan umur, diberikan kesihatan, dapat bertemu dengan Ramadan pada kali ini, pada tahun ini, maka kita jangan lupa kita puji kepada Allah. Berilah kepujian dan kesyukuran. Kita zahirkanlah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu nikmat umur, nikmat sihat kita sehingga kita dapat bertemu dengan Ramadan. Sebab kata Allah kata orang yang bersyukur ni Allah amat suka. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah. Orang yang bersyukur ni Allah akan tambah nikmat ni. InsyaAllah. Tapi orang tak bersyukur, tunggulah azab, Allah kata ni, azab yang pedih. Jadi yang kedua, panjatkan kepujian dan kesyukuran, insya-Allah. Dan yang ketiga, melahirkan rasa gembira dan suka dengan kedatangan Ramadan. Bukan tu saya kata bukan semua orang suka Ramadan ni. Ada orang yang rasa Ramadan ni bagi dia satu benda yang menghalang dia daripada buat suatu perkara yang
Contoh kata dia bekerja keras untuk apa ni, meniaga makanan contohnya, bulan Ramadan kena slow sikit, tengah hari tak boleh meniaga, dia rasa sempit lah sikit. Tapi dia kena ingat sebenarnya Allah akan berikan rezeki yang berlipat kali ganda sekiranya mereka ini merasa melahirkan rasa gembira dan syukur di atas kedatangan Ramadan. Jadi kita kalau tak nak gembira pun kena buat gembira juga. Kerana Ramadan ni kalau kita tahu dan kita faham, nescaya kita akan berlumur-lumbur. Sebab tu kita tengok dalam ceramah-ceramah ustaz mengatakan bahawa sahabat Nabi ini dia tahu bahawa apa yang ada pada Ramadan tu. Sehingga kan dia nak, kalau boleh semua bulan itu adalah Ramadan. Dia nak semua bulan tu Ramadan. Kerana dia tahu kelebihan Ramadan itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanya pada bulan Ramadan sahaja. Ya, saya singkat-singkat ringkas ya ni insya-Allah. Dan yang keempatnya, yang ketiga tadi bergembira lah. Yang keempat, berazam dan merancang aktiviti yang bermanfaat agar supaya dapat mengambil manfaat dari Ramadan tersebut. Kita kena berazam. Kena niat azam. Ya, azam dalam Islam ni dia tak rugi. Orang yang berazam dengan benda yang baik, dengan perkara yang baik, akan diberi dua pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya dia berazam dengan azam yang baik, Cikgu Syah, talian putus. Tak dapat dengar. Cikgu Syah. Talian terputus. Okey, insya-Allah Cikgu Syah keluar, nanti Cikgu Syah masuk balik insya-Allah. Jadi masa baca Quran tadi semua baik. Alhamdulillah Cikgu Syah masuk balik. Cikgu Syah tadi terputus-putus dan terus putus. InsyaAllah.
Cikgu Syah tak buka apa mikrofon. Mikrofon Cikgu Syah tak buka. Maaf kerana bateri habis ni. Handset apa ni, laptop, saya pakai laptop. Bateri laptop habis dah, insya-Allah. Okey, kita teruskan kita terakhir boleh? Pakai telefon pun boleh. Insya-Allah, okey. Ya, boleh. Okey, yang kelimanya lah. Saya masuk yang kelimanya. Menyemaikan tekad dan azam teguh untuk memenuhi dan memaksimumkan masa di bulan Ramadan dengan amalan-amalan soleh. Ni rancangan kita yang kelima. Yang kita perlu aturkan di bulan Ramadan, iaitu kita sentiasa semaikan tekad dan azam. Walaupun kita rasa kita tak boleh, tapi kita kena semangatkan jiwa kita, motivasikan diri kita untuk sungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan yang penuh bulan Ramadan al-Mubarak ni yang penuh keberkatan. Jadi kita kena bertekad dengan azam yang teguh. Oleh itu orang yang benar keimanan kepada Allah, pastilah Allah SWT akan menolong dan memudahkan untuk berada di jalan yang baik. Kalau kita beriman benar-benar kepada Allah SWT, insya-Allah azam kita untuk melakukan ibadah ni kita akan diberikan kekuatan, diberikan kesihatan insya-Allah untuk kita dapat melaksanakan ibadah yang kita azamkan insya-Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat yang ke-21. Ta'atun wa qaulun ma'rufun fa idza azamal amaru falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Artinya taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka apabila telah tetap perintah perang mereka tidak menyukainya. Tetapi jikalau mereka benar-benar beriman terhadap Allah, nescaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Walaupun kita rasa Ramadan ini berpuasa di siang hari, kita letih, menahan lapar dan dahaga dengan penuh keletihan, malam pula kita nak beribadah. Walaupun kita rasa berat, tapi sekiranya kita ini benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan bantu kita insya-Allah. Dan yang keenamnya, rancangan kita pada bulan Ramadan ini, hendaklah kita memahami ilmu pengetahuan tentang hukum hakam Ramadan. Jadi insya-Allah di bulan Ramadan ni kita ada kuliah-kuliah. Kalau tak ada kuliah secara live, kalau tidak ada di masjid, mungkin boleh kita ikuti kuliah-kuliah secara live. Okey, secara live dan sebagainya lah, untuk kita mendapatkan ilmu lah, untuk mendapatkan ilmu bagi kita melaksanakan ibadah berpuasa di bulan Ramadan ini dengan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bukannya ibadah yang ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak memastikan bahawa ibadah kita ni diterima oleh Allah, maka kita perlu kepada ilmu. Supaya amalan yang kita lakukan itu bertepatan dengan kehendak Allah dan Rasulnya insya-Allah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun." Allah kata, kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum kamu Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Itu dia. Kalau kita tak tahu, kita kena bertanya kepada orang yang berilmu untuk kita mendapatkan ilmu insya-Allah. Yang ketujuhnya, persediaan yang ketujuhnya, hendaklah kita menyambut ketibaan Ramadan dengan azam atau meninggalkan noda dan dosa, serta bertaubat dengan sebenar-benarnya daripada semua keburukan, menyesal dan tidak mengulangi semula perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bulan Ramadan inilah kesempatan yang diberi peluang oleh Allah. Kita banyaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas perbuatan-perbuatan kita yang kita buat. Mungkin kita rasa tak sedar, mungkin kita buat secara sedar, dosa-dosa yang kita buat. Jadi bulan inilah untuk kita membersihkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan dengan keberkatan bulan Ramadan inilah kita akan diampunkan dosa-dosa kita dan kita menjadi orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ambillah peluang, ambillah kesempatan
sekiranya kita ini diberikan peluang berada di bulan Ramadan nanti, jangan lupa kita banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bangkit malam-malam seorang diri kan, sunyi sepi, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, merayu kepada Allah supaya Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, dan kita minta juga supaya Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 31, wa tubu ila Allahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Jadi orang yang bertaubat ni orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lepaskan peluang, insya-Allah. Ikut manapun kita ambillah kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang Allah beri peluang keemasan kepada kita ni, insya-Allah. Dan yang ke-8-nya, mempersiapkan jiwa dan roh melalui pembacaan dan ulang kaji ke atas buku, artikel dan mendengar kaset dan CD ceramah agama berkenaan fadilat dan hukum hakam puasa, sehingga jiwa benar-benar bersedia untuk melakukan ketaatan dan ibadat. Jadi dia suruh kita menambahkan ilmu lah. Kita kena ulang kaji, kena mentelaah buku-buku, artikel, kena mendengar kuliah-kuliah supaya kita tahu berkaitan dengan fadilat-fadilat bulan Ramadan. Di sahabat-sahabat Nabi ni dia betul-betul bersungguh-sungguh beribadah pada bulan Ramadan kerana dia tahu akan fadilat-fadilat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Kalau kita faham dan kita tahu, memberikan semangat dan motivasi kepada kita untuk kita melaksanakan ibadah khususnya di bulan Ramadan yang penuh yang al-mubarak ini, insya-Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mempersiapkan jiwa para sahabatnya untuk merebut kelebihan Ramadan ini, dengan telah berpesan semasa di penghujung Syaban dengan bersabda, Nabi bagi pesan kat sahabat di bulan Syaban lagi, di hujung bulan Syaban Nabi berpesan kepada para sahabat, para sahabat, telah datang kepada kamu bulan Ramadan. Bukan sahabat tak tahu bulan Ramadan dah sampai, tapi Nabi nak mempertegaskan lagi, memberi peringatan kepada para sahabat bahawa bulan Ramadan akan datang. Kerana bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh keberkatan, bulan yang tidak ada tolak bandingnya dengan bulan-bulan yang lain. Bulan yang diberi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah barang pasti kita kenalah mempersiapkan diri kita untuk menghadapi dan memenuhkan bulan Ramadan ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-9-nya, bersedia dengan sebaik-baiknya untuk gerak kerja dakwah di sepanjang Ramadan. Bulan Ramadan pun disuruh kita berdakwah. Sebab itu kita tengok peperangan Badar, kalau kita tengok dari segi logiknya lah, berlaku di bulan Ramadan. Badal Al-Kubra, peperangan Badar berlaku pada bulan Ramadan. Dari segi logiknya lah, orang yang berpuasa dengan orang yang tak berpuasa mestilah menang orang yang tak puasa. Kerana orang yang tak puasa ni dia lebih sihat, makan cukup, minum cukup. Orang yang berpuasa ni dia tak minum, tak makan. Dari segi logiknya kita kata memanglah kalah orang yang berpuasa, tapi tidak. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di dalam peperangan Badar di bulan Ramadan ketika mereka berpuasa. Insya-Allah. Jadi kita walaupun bulan Ramadan tidak bererti bahawa bulan Ramadan ini bulan untuk kita relax. Bulan Ramadan ni tak boleh buat apa dah. Bulan Ramadan ni kita tak boleh buat apa dah. Kerana puasa letih, tak minum, tak makan, tak boleh buat apa. Bukan macam tu. Kita tengok sahabat berperang ni boleh. Menang lagi dalam perang. Tapi kita tanya diri kita sendiri, takkanlah dengan berpuasa ni kita tak nak buat, tak nak berdakwah, tak nak buat kerja dakwah ni, maknanya buat kerja-kerja yang baiklah, insya-Allah. Bukan dakwah ni berceramah saja, dia banyak cabang-cabang dakwah ni. Macam kata yang kita buat ni pun adalah merupakan cabang dakwah.
Ada orang yang boleh berdakwah dengan tulisan. Ada orang yang boleh berdakwah dengan perkataan. Ada orang yang boleh berdakwah dengan perlakuan dia sendiri. Nabi pun kalau kita tengok bukan semua orang yang masuk Islam tu kerana dengar ceramah Nabi. Tak, kerana tertarik dengan akhlak Nabi SAW yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini adalah merupakan dakwah. Dakwah ni luas pengertiannya. Betul Haji Ibrahim? Betul lah? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Jadi bersedialah kita dengan sebaik-baiknya untuk gerak kerja dan gerak kerja dakwah di sepanjang Ramadan. Banyak NGO yang buat program-program di bulan Ramadan ni. Yang beri bantuan, yang menyediakan untuk berbuka puasa, makanan, hidangan untuk berbuka puasa walaupun tidak di dalam negeri, di luar negara pun ada. Jadi banyak dakwah, cabang-cabang dakwah yang boleh kita buat di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita nak sihat jelah. Bila kita sihat, kita diberikan orang kata rezeki yang lebih, insya-Allah. Cubalah sama-sama kita berdakwah di sepanjang bulan Ramadan ini, insya-Allah. Dan yang akhirnya, yang ke-10-nya, menyambut Ramadan dengan membuka lembaran baru dan bersinar bersama-sama di mana kita menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan jalan kita memperbanyakkan bertaubat. Walaupun dalam bulan Ramadan tu kita bulan Ramadan ni dia macam orang kata satu madrasah lah. Mana kita pergi belajar tu, lepas tu keluar dengan ilmu tu. Ramadan ni macam madrasah lah. Kita belajar dalam bulan Ramadan tu, belajar kesabaran, belajar macam mana nak mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyaklah benda-benda yang diuji masa bulan Ramadan ni. Bila keluar daripada Ramadan, kita tetap juga cuba untuk mempraktikkan apa yang kita praktikkan dalam bulan Ramadan. Barulah kita rasakan bahawa puasa ataupun ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan tu dapat kita aplikasikan selepas daripada bulan Ramadan. Kemudian hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu dengan mentaati apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarang dan ditegah oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas Ramadan lah, dengan ibu bapa pula, dengan jiran tetangga, kaum kerabat, suami isteri, anak-anak, dengan berbuat baik dan menghubungkan silaturahim dengan mereka. Ini hasil daripada latihan yang kita dapat di bulan Ramadan. Dan untuk masyarakat yang kita hidup di dalamnya, hendaklah kita menjadi hamba yang soleh. Hamba yang soleh ni dia dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Itu hamba yang soleh. Iaitu hamba yang soleh dan berguna kepada masyarakat. Hasil daripada latihan ataupun tarbiyah di bulan Ramadan, kita dapat terjemahkan apabila kita duduk di dalam masyarakat, insya-Allah. Demikianlah langkah yang diambil oleh seorang Muslim semasa menyambut Ramadan, seakan-akan seperti bumi yang kemarau menantikan hujan, pesakit yang menantikan kedatangan doktor yang akan merawat, dan kekasih yang menantikan kedatangan kekasih yang berjauhan. Itu umpama Ramadan tu. Jadi sama-samalah kita berdoa, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk kita bertemu dengan Ramadan pada tahun ini, insya-Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Berikanlah kekuatan kepada kami, ya Allah, untuk dapat kami melaksanakan ibadah pada Ramadan tahun ini dengan baik dan sempurna. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Amin ya Rabbal Alamin. Saya rasa pada itu saja untuk perkongsian pada malam ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah. Allahu Akbar. Jazakallahu khairan katsira diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Cikgu Syah Minawar bin Ahmad yang pada malam ni saya rasa sangat betul kita kena dapat mendengar satu perkongsian ataupun tazkirah yang disampaikan sebentar tadi, di mana kita seperti mana yang disebutkan lagi 15 hari akan bertemu Ramadan, insya-Allah. Jadi panduan yang diberikan daripada apa yang Ustaz sampaikan tadi itu merupakan perancangan kita untuk sampai ke dalam bulan Ramadan. Jadi persediaan
untuk kita, dan seterusnya nanti bila sampai bulan Ramadan kita nak laksanakan perkara-perkara yang kita rancang supaya ilmu dan sebagainya yang kita dapatkan siap-siap mengenai kelebihan bulan Ramadan dan sebagainya, apa yang patut dilaksanakan dalam bulan Ramadan, dalam puji-pujian kita kehadap Allah, kesyukuran kita kehadap Allah, taubat kita kehadap Allah, dan sebagainya, amal ibadat yang kita lakukan, jihad dan juga dakwah yang kita lakukan akan menjadikan Ramadan yang kita sambut pada tahun 1443 Hijrah ni menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berikutnya adalah sesi interaksi kita dengan cikgu kita ataupun ustaz kita pada malam ni, imam kita pada malam ni, insya-Allah. Walau bagaimanapun sebelum saya benarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk berinteraksi, tapi eloklah kita kenal sedikit dengan sebanyak berkenalan dengan Al-Fadil Cikgu Syah Minawar kita. Seperti mana yang telah dimaklumkan tadi, Cikgu Syah Minawar sekarang ni berkhidmat di Kolej Vocational Limbun Tebal, bidang kepakarannya adalah elektronik. Dan kebetulan Kolej Vocational Limbun Tebal bertentangan sebelah jalan dengan Masjid Nurul Iman. Dan alhamdulillah dengan ilmu dan kebolehan ataupun dengan ilmu dengan kemampuan yang ada kepada Cikgu Syah Minawar, beliau telah dilantik, dipilih untuk menjadi imam rawatib lah saya rasakan di masjid yang berkenaan bersama-sama dengan imam yang lain. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya rasa tepat pemilihan yang berkenaan. Kita dah sama-sama dapat dengar bacaan Al-Quran yang diperdengarkan oleh Al-Fadil Cikgu Syah tadi, dan juga tazkirah yang disampaikan yang Ustaz sebutkan tadi. Ustaz biasa dengan memberikan khutbah, tetapi tak pernahlah jarang bagi tazkirah dalam majlis yang macam ni kepada umum, tazkirah agama. Jadi walau bagaimanapun saya rasa sangat teruja dengan apa yang disampaikan, walaupun tempoh masa baru bagi tahu kemarin. Ustaz pun setuju untuk bersama kita dalam persediaan yang singkat, tetapi yang disampaikan sangat bermakna dan bermanfaat kepada kita semua. Jadi saya rasa eloklah kita berkenalan dengan Ustaz, kerana dengan berkenalan itu insya-Allah kita akan dapat kita membuka untuk memotivasikan kita untuk berinteraksi dengan Ustaz. Kerana bila kita kenal seorang, maka kita senang nak berinteraksi. Maksud saya berkenalan dengan Ustaz, mungkin Ustaz datang dari daripada mana asal, sejarah pengajian Ustaz, macam mana boleh selain daripada akademik boleh jadi guru elektronik dan sebagainya, di mana belajar dan sebagainya, seterusnya macam mana boleh jadi imam, di mana belajar lagi macam mana ni, selalunya jaranglah cikgu elektronik, cikgu matematik macam saya jadi imam dan sebagainya. Jadi mana ilmu dapat? Jadi kita nak juga tahu sedikit sebanyak. Baik itu dengan ahli keluarga Ustaz, di mana Ustaz tinggal. Memanglah saya tahu Ustaz tinggal di Sungai Bakap. Dulu kenal sangat dengan keluarga Ustaz. Pada kami duduk dulu dekat dengan sebelah rumah mertua Ustaz. Jadi saya nak minta Ustaz memberikan sedikit taruh supaya ahli jemaah dapat motivasi untuk berinteraksi selepas ni. Silakan Ustaz, sedikit taruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa amat berbanggalah kerana dapat bersama dengan program ni, kerana selama ni dah 200 lebih siri kan Ustaz. Ni Cikgu Rahim, dan saya baru tahu. Kalau saya tahu lama, insya-Allah program yang bagus macam ni saya seronoklah untuk join, untuk kita menambahkan ilmu lah tu. Jadi saya sebenarnya bukanlah belajar dalam bidang agama sebenarnya. Saya sebenarnya berasal dari Kuala Lumpur, tinggal di Gombak. Jadi berkahwin dengan Osman Bakap lah. Yang saya berhijrah ke Kelantan
saya minta lah untuk posting ke Kelantan, dan alhamdulillah di sanalah saya mengambil peluang lah untuk belajar di sana. Sikit-sikit belajar Al-Quran, belajar ilmu agama sikit lah di Kelantan tu, sambil-sambil mengajar di Kolej Vocasional Pekalan Cepa. Saya tinggal di Kota Baru selama lebih kurang 7 tahun lah. Dapatlah sikit ilmu-ilmu di sana, kerana di Kelantan ni saya ingat atas kita lah sebenarnya banyak tempat nak belajar sebenarnya kalau kita berpeluang duduk di Kelantan lah. Dan yang saya rasa sebenarnya kami cadang memang nak duduk di Kelantan dulu, tapi mungkin Allah takdirkan kami balik ke Sungai Bakap. Jadi saya lepasan daripada Maktab Perguruan Teknik, sebelum tu belajar di Politeknik lah, Muka, kemudian masuk kerja, tak sesuai dengan jiwa saya lah, kerja technician ni, dengan masyarakat tu kurang sikit. Jadi saya berubah pada mengambil bidang perguruan dan keluar mengajar pada tahun 92. Dan lagi 92 tu di Kelantan lah, dan balik ke Sungai Bakap lah, mengajar di Kolej Vocasional Limpun Tebal. Dan saya ditukarkan ke Taiping 2017 selama 7 tahun. 2017 baru saya balik sini balik. 2009 2000 saya pergi tahun 2000 daripada Kelantan ke Limpun Tebal. Tahun 2009 saya ke Taiping, 2017 balik ke Limpun Tebal. Jadi ceritanya yang menjadi imam ni sebenarnya bukan kerana saya pasal saya pakai flat motor DW. Jadi dia orang kata saya ustaz daripada Kelantan. Sebenarnya saya bukan ustaz. Jadi kerana plate nombor tu saja. Dia kata saya ustaz Kelantan, kemudian dia orang panggil saya untuk pergi hantar temuduga jadi imam. Kerana imam tak ada, dia kata bantulah dia kata. Jadi kebetulan kami berjiran, masa saya jadi warden asrama, jadi kami berjiran dengan masjid. Jadi saya rasa apalah salahnya kita cuba membantu dengan kekurangan ilmu yang ada lah saya kata. Tapi tak apalah, alhamdulillah. Start pada 2003 lah saya jadi imam dulu di sana. 2003 kemudian saya pergi ke Taiping, saya balik ni dia orang sambung lagi. Itulah ceritanya. Dari pengajian pendidikan agama saya ingat saya di masa sekolah rendah lah, darjah 1 darjah 6 yang saya sekolah agama lah di Johor. Itulah arwah ayah kerja di Johor dan saya bersekolah. Adalah pendedahan tentang agama tu lah darjah 1 sampai darjah 6. Lepas tu balik ke KL tak ada lah. Cuma saya cari ilmu di Kelantan lah sikit-sikit. Alhamdulillah dapatlah didik anak-anak ni. Kalau tak kita pun tak ada ilmu didik anak-anak kan. Alhamdulillah. Dan anak saya saya tu ada 7 orang anak lah. 7 orang, seorang lelaki, 6 perempuan, insya-Allah. Dan yang bersekolah tinggal seorang lagi. Tingkatan 4 lah. Di SBP Air Rawang kan. Dia macam tahfiz jugalah. Tapi sign kot. SBP Air Rawang. Itulah. Yang lain semua dah insya-Allah yang dah bekerja, yang dah kahwin 2 orang. Dan insya-Allah saya akan pencin lagi 3 tahun ni nak pencin lah. 2005 saya akan pencin insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah berikan sihat badan. Bila pencin tu bolehlah kita kerana kita banyak kekurangan ilmu, saya cadang pencin so nak cari ilmu lah. Kebetulan dekat dengan pondok Sungai Bakap tu. Tertarik jugalah nak cuba belajar kat pondok Sungai Bakap tu masa pencin ni. Pasal masa muda tak ada masa. Bila pencin ni baru nak belajar ni. Allahu Akbar. Itulah saja lebih kurang tentang di Ustaz Cikgu Rahim. InsyaAllah. Terima kasih. Kita dah dapat sama mendengar sejarah Ustaz dan juga latar belakang Ustaz, pengajian dan sebagainya, bagaimana Ustaz begitu berminat mencari ilmu, terutamanya ilmu-ilmu agama, walaupun ada kemahiran dalam bidang elektronik, tetapi agama tetap menjadi keutamaan. Jadi Ustaz sanggup belajar di masjid, di pengajian-pengajian di Kelantan, dan seterusnya di sini balik sambung lagi dan belajar di kata-kata tempat mendengar dan sebagainya, insya-Allah. Dan sehingga jatuh kuasa pemilihan imam menerima dan setuju melantik Ustaz sebagai imam. Jadi menunjukkan ada kelebihan berbanding dengan saya dan yang lain di sini. Sama aja. Tidak ada kelebihan, tak dipilih, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ustaz, apa Cikgu Syah? Anak-anak Cikgu Syah ada tak yang pergi belajar bidang agama ni? Kalau ikutkan anak saya 7. Peringkat awalnya 6 tu saya hantar tahfiz semua.
Seorang tu saja yang MRSM lah, dia minat. Enam tu memang semua pergi sekolah tapi sampai dah depa semua enam dah habis. Kita cadang macam itulah. Tapi ada juga yang tak sampai lah, tak kesampaian. Jadi yang 4 orang alhamdulillah dapat menghabiskan 30 juzuk lah. Yang 2 orang lagi setakat 15 juzuk, yang kat tangan tak boleh tak mampu dah. Jadi kita tak boleh nak paksa. Pasal ngapal Quran ni kalau kita paksa dia memang takkan jadi. Dia mesti datang daripada hati dia sendiri. Jadi boleh kata dia hati dia tu nak kepada Quran, insya-Allah Allah permudahkanlah. Kalau dia kata dia tak boleh, saya pun tak boleh paksa. Yang 2 orang tertarik diri, yang 4 orang ni alhamdulillah tamatkanlah 30 juzuk tu. Tapi kebanyakan anak saya dia ikut ni lah Darul Quran. Dia twin dengan UIA kan. Dia lepas habis Darul Quran 30 juzuk tu masuk UIA lah. Bidang macam-macam lah. Yang sulung kan bidang audiologis. Dia macam-macam lah bidang. Dia tak semestinya bidang agama lah. Cuma tahfiz tu di Darul Quran. Jadi tuan-tuan kalau ada anak-anak yang berminat untuk hafal Al-Quran, dia ambil daripada percubaan SPM lah. Dia nak yang kita namakan dia persijilan. Ni saya nak bagi tahu lah, persijilan. Kalau ada tuan-tuan ada anak-anak yang lepasan SPM yang nak masuk tahfiz, dia ada bahagian persijilan. Jadi dia orang kena masuk ke Darul Quran tu selama 2 tahun setengah. Setahun setengah. Setahun setengah lah. Di situ dia orang kena tahfiz lah, hafaz Quran. Habis tu nanti dia akan masuk ke UIA. Ikut bidang masing-masing lah. Nak ambil doktor ke, nak ambil engineer ke, tu terpulang pada. Tapi dia dah ada basic dah tahfiz 30 juzuk. Dia JAKIM lah, di bawah JAKIM. InsyaAllah. Saya pun baru tahu sebenarnya. Sebab tu kita tengok ramai engineer, doktor yang boleh ceramah agama. Saya pun heran juga kan. Macam mana dia orang boleh. Rupanya kebanyakannya datang daripada Darul Quran. Dia masuk Darul Quran, dia pergi UIA, kemudian dia masuk bidang masing-masing. Ada yang doktor gigi, ada yang doktor, ada engineer. Tapi syarat dia nak masuk tu dia nak ni lah, nak SPM, percubaan SPM tu dia nak straight A lah. Dia nak betul-betul yang boleh, yang betul-betul ni lah, yang dari segi akademik pun okey lah, maknanya dia nak. Itulah. Kalau ada anak perempuan yang bercadang nak buat tahfiz, alhamdulillah saya ingat Darul Quran tu adalah tempat yang paling sesuai lah. Tapi syarat dia kalau nak ni lebih baik lagi kita ada basic lah. Dia ada basic tahfiz tu. Kalau dia masuk dengan kosong, masih ada cabaran sikit lah. Pasal dia orang kena hafal lebih kurang 3 helai satu hari. 3 helai maknanya 6 muka minimum. Jadi setahun setengah dia akan habis 30 juzuk. Target dia. 6 muka, 3 helai, 6 muka minimum. Jadi kalau anak perempuan yang berminat, bolehlah insya-Allah minta. InsyaAllah kalau kita dapat anak yang hafiz Quran ni, sekurang-kurangnya esok kalau kita tak ada, takkanlah tak boleh baca Fatihah kat kita kot. Kan? Kita minta. Alhamdulillah kalau kita dah bagi ilmu kat dia, insyaAllah dia akan ingat kita insyaAllah. Itu sebagai perkongsian lah. InsyaAllah. Alhamdulillah, tahniah diucapkan kepada Cikgu Syah. Ada juga kan yang belajar keluar negara? Sekarang ni yang lelaki tu lah. Di Qiraat lah, di apa ni, di Mesir lah. Sekarang ni balik, bulan 5 nak kena pergi balik lah untuk akhir sekali lah. Oh, alhamdulillah. Jadi ambil bidang Qiraat, bidang Qiraat tahfiz lah. Itu pun daripada Darul Quran juga tu. Darul Quran tapi dia channel kepada bidang tahfiz. Yang nak macam tu pun boleh juga. Yang nak bidang lain pun boleh juga. Terpulanglah pada masing-masing. Alhamdulillah tuan. Allah bukakan kepada Cikgu Syah untuk channel anak-anak semua ke bidang tahfiz dan seterusnya berjaya. Mereka berjaya menghafaz Al-Quran dan sebagainya yang menjadi ahli profesional yang tahfiz Al-Quran. Dalam program kita ni pun ada, kita jemput beberapa orang guru tahfiz, bukan guru, beberapa orang tahfiz daripada Darul Quran juga sebenarnya ustaz yang sebelumnya. Ya. Ada juga doktor dan sebagainya. Ada yang kita jemput, ada beberapa orang juga yang memang mereka cerita macam tu. Mereka cerita dekat Darul Tahfiz tu, terutamanya yang daripada Kelantan. Betul. Yang masuk di situ kadang-kadang dah Tapi sign. dah
dah hafal tahfiz 15 juzuk dah. Jadi dia Hmm. masuk tu tinggal naik 1,5 tahun tu dia nak sambung lagi 15 juzuk untuk selesaikan. Ada yang mula daripada kosong. Jadi dia teruk tu kosong. Ya. Ada 15 tu kira dia laju dah sikit. Yang macam-macam kan keadaannya asas dia. Itu memang cabaran sikit lah. Yang tak ada basic tu cabaran lah. Sebab tu Cikgu Syah sebutkan tadi kalau yang terbaiknya kalau dah ada basic. Ya betul. Baiklah. Jadi masuk itu mudah sikit. Jadi saya nampak macam Cik Puan Hajar Salbiah dah menunggu-nunggu dah nak minat nak bersembang dengan Ustaz. Silakan Puan Hajar Salbiah. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ya. Ustaz, saya nak tanya tentang pensijilan tu. Ya. Kira pensijilan tu maksudnya daripada akademik ataupun daripada daripada asas sekolah agama ke macam mana? Ya, Sebelum sebenarnya pensijilan. yang dia nak adalah pelajar sekolah menengah aliran sains tulen agama. Sains tulen agama. Jadi dia kena ada bahasa Arab tinggi lah kot. Bahasa Arab lebih kurang macam itulah. Baru boleh melayakkan ke Darul. Ya betul. Sains tulen agama. Ya. Kena sains tulen. Kira maksudnya kena yang pelajar yang cemerlang lah boleh baru boleh masuk ke dia situ. base kepada percubaan. Jadi yang mencalonkannya saya pun tak tahu sebenarnya. Memang saya tak tahu langsung benda ni. Tiba-tiba anak saya bagi tahu. Yang mencalonkannya ada sekolah. Sekolah yang mencalonkan lah. Dia akan hantar temuduga. Dia ada temuduga. Kalau lulus temuduga tu barulah boleh. Dia memang dia punya temuduga memang ni lah. Kalau macam sekolah anak saya dulu dia SP integrasi Gopeng kan. Integrasi Gopeng. Pergi kat satu bas kat lagi dia tu. Tapi yang dapat 2 orang je. Memang street lah dia punya tu. Memang street lah dia punya. Betul lah anak saya dapat soalan ayat tu memang dia hafal ayat tu. Nak rezeki rezeki dia lah. Jadi ayat tu dia hafal. Nak rezeki rezeki dia Allah tentukan dapat masuk. Itu je lah. Tapi temuduga lah. Kalau sangkut temuduga memang tak boleh lah. Dia bagi masa setengah jam kot. Kiranya kalau fail tu kira memang tak dapat memang dah lah. Kadang tu out terus. Out terus lah. Okay. Pasal dia nak betul-betul yang betul-betul ni lah kan. Ya. Tapi memang kalau ya alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Okey, alhamdulillah terima kasih Cikgu Hajar Salbiah yang bertanya dan jawapan Ustaz tadi untuk pengetahuan Cikgu Syah juga. Ahli jemaah kita dalam program ni sebenarnya terbuka kepada awam di mana kita kita iklankan ni dalam media sosial dan sebagainya. Siapa-siapa saja boleh menyertai. Jadi kita boleh ajak siapa-siapa saja join. Jadi dalam program ni ada yang daripada Selangor, wilayah persekutuan, ada daripada Johor, daripada Alustaq Kuadar, yang tadi Puan Hajar Salbiah daripada Pak Buntang sebenarnya. Jadi sama-sama kita. Jadi terpulang kepada siapa-siapa yang berminat untuk menyertai program ini. Jadi seterusnya saya nak minta wakil daripada taman kami, Taman Jayawijaya, Haji Yaakob kita. Yang ni memang Haji Yaakob. Silakan Haji Yaakob. Saya nampak. Terima kasih Saja Rahim. Telah memberi kita sedikit terjemahan dan ayat-ayat kita baca bersama Ustaz tadi. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi yang Ustaz bagi 10 dalam penyampaian tadi memang baiklah untuk kita semua. Jadi saya nak tanya satu soalan saja tentang yang keempat tu. Berazam dan merancang aktiviti-aktiviti yang menarik di bulan Ramadan. Jadi saya nak tanya tentang rancang aktiviti-aktiviti yang menarik itu, bagaimanakah aktiviti yang kita boleh rancang tu? Macam mana itu saja soalan saya. Dia biasanya kalau bulan Ramadan ni dia tak lekang daripada Al-Quran lah. Jadi masjid saya sendirilah kadang-kadang kita kekurangan untuk tadarus Al-Quran. Jadi sebenarnya tadarus Al-Quran ni saya ingat perlu dihidupkan di bulan Ramadan. Kerana kita baca secara kita ada yang kita baca dan kawan tegur. Jadi satu benda yang baik
di samping kita boleh belajar ilmu, kita dapat merapatkan silaturahim. Jadi selama ni kadang-kadang saya banyaklah peluang untuk tegur bacaan ketika kita buat ni apa. Jadi kita tak nampaklah kalau kita nak tegur di luar kita baca Quran ni, kita rasa macam janggal je lah. Tapi kalau kita duduk bersama buat halaqah Al-Quran, tadarus Al-Quran, jadi kita secara tak langsung kita boleh tegur. Jadi ada yang kata, lama saya baca salah ni, baru hari ni baru tahu dia tu. Jadi alhamdulillah. Jadi program macam itulah. Di antaranya lah belum ni. Dan yang kedua, banyak saya tengok NGO yang anjurkan program-program untuk berbuka puasa, taja untuk buka puasa. Jadi kita mungkin di taman kita boleh buat kan. Di taman ni kita boleh taja buka puasa, surau taja buka puasa untuk taman. Dan bulan puasa ni kita dapat bertemu. Kalau lain bulan puasa mungkin orang kurang. Wallahualam lah, mana-mana masjid pun macam tu. Bulan puasa ni bulan yang maknanya mungkin Allah buka hati lah untuk pergi ke masjid. Agak ramai lah orang datang ke masjid. Jadi kita ambil kesempatan orang datang bulan Ramadan ni, mana kita buat lah contoh macam majlis berbuka puasa dan sebagainya. Mudah-mudahan esok lepas Ramadan pun dia lekat dengan masjid, dia lekat dengan surau. Kadang-kadang ada orang yang bulan sebelum tak pernah main, tapi bila bulan Ramadan dia join kita punya tadarus, akhirnya dia menjadi jemaah yang tetap begitu. Jadi jemaah yang orang kata yang hari-hari datang. Tapi kita kena pandai lah, bil hikmah lah. Kadang-kadang orang ni kita ajak, kena dengan cara kita ajak tu dia lembut hati dia. Kadang-kadang kita ajak dia tak mau tu sebab kadang cara pendekatan kita mungkin kasar dan sebagainya. Bukan nak kata lah kan, saya sendirilah takut kita kata dia mungkin dia terasa hati dan sebagainya. Susah lah macam tu. Jadi kita kena gunakan bulan Ramadan ni untuk tarik sebanyak mungkin jemaah-jemaah yang datang tu supaya dia menjadi jemaah yang bukan saja di bulan Ramadan, di luar Ramadan pun dia jadi jemaah kita insya-Allah. Jadi kita boleh tengoklah di bulan Ramadan tu. Yang saya nampak yang tu lah, buka puasa tu kalau boleh hari-hari lah kalau boleh. Tak perlu nak makan hebat-hebat. Buka puasa ni macam ni kuih-kuih muih itu je lah tu. Nasi-nasi ni mungkin juga ada, tapi separuh masjid makanan tu tak adalah berat sangat. Disediakan, kalau boleh sediakan jual dah kuih muih. Lepas tu kemudian nasi kadang ada yang bawa sendiri. Kalau masjid bermampu, kalau surau mampu boleh taja hari-hari. InsyaAllah kami kalau naikkan signboard tu, naikkan untuk taja buka puasa memang penuh. Ada orang taja. InsyaAllah. Kalau kita naik je memang dah ada sampai 28 Ramadan. Akhir hujung kita tak buat lah. Memang ramai orang yang nak ni. Jadi saya ingat satu cara tu lah, maknanya buka puasa ni kita kena guna kesempatan tu untuk tarik untuk kita berkenalan dan tarik sebanyak mungkin masyarakat kita. Kalau kita duduk di taman kita lah, untuk datang bersama dengan kita menjadi ahli jemaah kita insya-Allah. Bukan saja di bulan Ramadan, kita nak lepas Ramadan pun dia join kita insya-Allah. Itu pandangan saya lah. Alhamdulillah. Macam mana Haji Yaakob? Boleh, terima kasih. Alhamdulillah. Last sekali saya nak jemput Hajah Zaitun daripada Kulim, Zaitun Osman. Mungkin nak berinteraksi dengan Ustaz ni. Silakan Hajah Zaitun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya apa pun tak tahu hari ni. Tak ada idea nak tanya hari ni. Anak saya pun salah seorang daripada tahfiz juga. Ya. Alhamdulillah lah. Ya. Dia dah habis ke puan? Dah habis tahfiz dah? Dah habis dah, dia mengajar lah sekarang ni. Wah, alhamdulillah. Ya. Bidang tahfiz jugalah. Ada sekolah ni, sekolah biasa ni. Padang Serai. Oh ya, betul, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sila Ustaz, terima kasih. Ya, alhamdulillah. Okay. Tuan-tuan dan perempuan, sedar tak sedar kita dah sekarang ni pukul 11 8 minit dah tuan-tuan. Lalu kita sekitar pukul 10. Maaflah cikgu Rahim, kita makan masa sikit. Memang ada ramai juga yang ustaz-ustaz kita punya tetamu kita yang lajak sampai pukul 11 memang ramai juga. Jadi kami dah biasalah, tak mengantuk dah. Memang waktu ni
oleh kerana program ni dah setiap malam, ni semua ni kira insya-Allah yang mana masih menunggu ni kira masih dapat bertahan. Yang mana yang mana yang dah mungkin mengantuk dan sebagainya dia pun akan left awal. Jadi Tapi ada dalam 14 orang lagi ni, ramai lagi. 14 lagi. Jadi Ada 14 satu lagi saya nak ucapkan rasanya program interaksi kita berakhir dah. Jadi saya akan berhenti di sini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz yang sudi bersama kami pada malam ni dan seterusnya menyampaikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, makluman tetamu kita malam esok adalah Al-Fadil Ustaz Khairul Syafiq bin Abdullah yang dulu sepatutnya dia Khairul Syahid bin Abdullah yang saya kata daripada Salak Utara, Selangor sana, akan bersama kita. Sepatutnya Ustaz bersiaran dengan kita hari Khamis malam Jumaat yang lepas. Ustaz tak berapa sihat, jadi tunda sampai ke besok insya-Allah dah confirm. Jadi sebagai penutup pada malam ni, saya nak minta Cikgu Syah Minawar untuk seperti mana program-program kita, ceramah dan sebagainya, kuliah maghrib, kita akhiri dengan doa. Jadi nak minta Al-Fadil Ustaz Cikgu Syah Minawar untuk membacakan doa untuk kami aminkan bersama. Semoga dengan doa yang itu Allah merahmati kita semua sehingga kita berjaya dalam kehidupan kita di dunia dan seterusnya membawa kejayaan kita ke akhirat kelak insya-Allah. Silakan Ustaz. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة والشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berakhirlah sudah program Dinasti Al-Quran Surah Taman Jawijaya siri yang ke-218 pada malam ni. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang terus istiqamah mengikuti program ini dan juga kepada Ustaz khususnya berbanyak-banyak terima kasih diucapkan kerana sudi bersama kita. Mungkin selepas ni kalau ada kekosongan mungkin Ustaz kalau Ustaz mengisi kekosongan kita nanti insyaAllah insyaAllah nanti saya akan jemput lagi lah bila ada kekosongan insyaAllah. Tapi bulan Ramadan ni kita akan cuti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi pengakhirannya oleh kerana Ustaz memang ahli dan mahir dalam bidang Quran ni,
Jadi saya nak minta Ustaz mengepalai bacaan doa khatam Al-Quran kita secara menasyid. Jadi silakan Ustaz. Nasyid mana tu? Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واغفرنا تلاوته آناء آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هدى يا رب العالمين. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi besok bersama Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Dr. Rahim. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.